Kawan-kawan, apakah itu stres? Jom kita lihat. Menurut portal MyHealth, stres merupakan keadaan seseorang yang berada dalam keadaan cemas, resah, tegang dan sebagainya akibat daripada tekanan fizikal yang berlaku ke atasnya. Menurut Hanselia 1993, stres ialah satu perubahan yang berlaku kepada diri seseorang sama ada ke atas fizikal atau mental yang disebabkan oleh sesuatu tekanan atau paksaan. Kesan-kesan bagi stres pula adalah seperti berikut. Yang pertama ialah sering lupa dan susah untuk fokus kepada sesuatu benda. Ini kerana apabila stres, kita sering hilang fokus untuk memberi tumpuan terhadap perkara lain yang terjadi di sekeliling. Yang kedua pula ialah stres penyebab kepada insomnia. Insomnia merupakan masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Penghidap insomnia akan mengalami keletihan pada hari berikutnya. Yang ketiga, emosi yang tidak stabil merupakan salah satu kesan negatif yang terjadi disebabkan stres. Mereka yang stres biasanya mudah berasa kecewa, mudah marah, tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah kecil, sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara yang kecil. Seterusnya, kesan stres ialah sakit kepala. Ini berpunca daripada stres dan juga dikenali sebagai sakit kepala akibat pengecutan otot yang berlaku daripada tekanan emosi atau ketegangan fizikal. Sakit kepala ini boleh berlaku sekali atau berulang-ulang dalam seminggu bergantung kepada tahap emosi mereka yang stres. Kesan yang terakhir, stres yang kronik juga boleh mengganggu sistem penghadaman manusia. Simptom seperti mual, makanan susah untuk dihadam, boleh jadi berpunca daripada stres. Sekiranya kita menghadapi simptom ini, pastinya kualiti kehidupan dan kesihatan akan terjejas. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya stres. Faktor pertama berlakunya stres adalah berpunca daripada diri sendiri. Sebagai contoh, apabila seseorang individu meletakkan cita-cita dan harapan yang terlalu tinggi dalam sesuatu perkara tetapi gagal untuk mencapainya, maka ini akan mendatangkan stres kerana mereka merasakan diri mereka tidak berguna. Selain itu, faktor stres yang kedua adalah faktor pekerjaan. Faktor-faktor stres yang berkaitan dengan pekerjaan terdapat dalam pelbagai bentuk. Antaranya, yang pertama, beban kerja yang terlalu banyak dan perlu disiapkan dalam jangka masa yang singkat. Yang kedua, keadaan persekitaran pekerjaan yang tidak kondusif. Yang ketiga, konflik dan kesamaran peranan. Yang keempat, perhubungan interpersonal yang tidak baik sesama pekerja dalam organisasi. Dan yang kelima, gangguan di tempat kerja seperti gangguan seksual dan sebagainya. Faktor ketiga berlakunya stres adalah faktor keuangan. Sekiranya seseorang individu berada dalam krisis keuangan, mereka akan mengalami jenis tindak balas emosi yang kurang menyenangkan. Mereka akan berasa panik, takut dan bimbang, tidak dapat menanggung pembelanjaan harian untuk meneruskan kehidupan mereka dan juga keluarga. Seterusnya, faktor keluarga juga dilihat boleh menyumbang kepada berlakunya stres. Seperti yang kita sedia maklum bahawa terdapat banyak konflik yang boleh berlaku dalam sesebuah keluarga, misalnya penceraian, penderaan, pergaduhan dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila berlaku pergaduhan antara suami dan isteri, bukan sahaja mereka akan berasa stres, malah perkara ini akan turut memberikan kesan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan berasa tertekan dengan situasi tersebut dan seterusnya akan menyebabkan pembelajaran mereka terjejas. Akhir sekali, faktor penyakit juga dilihat sebagai faktor berlakunya stres. Seseorang individu yang mempunyai penyakit yang agak serius seperti kanser dan buah pinggang akan cenderung untuk mengalami stres. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sentiasa memikirkan penyakit tersebut dan merasakan bahawa mereka sudah tiada harapan untuk sembuh. Justru ini akan menyebabkan mereka akan merasa sedih yang berpanjangan sehingga boleh membawa kepada stres.
Sekarang, kita akan membincangkan mengenai cara untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah tuliskan 5 faedah yang diperolehi apabila diri kita dapat mengawal stres tersebut. 5 faedah ini sangat penting dalam memberi semangat dan motivasi kepada diri untuk membuat perubahan. Apabila berjaya menulis semua faedah, tanyakan pula kepada diri sendiri, apakah matlamat yang ingin saya capai? Apakah faedah yang diperolehi apabila sudah mencapai target? Letakkan jawapan daripada persoalan ini pada sticky note dan letakkan pada tempat yang mudah dilihat terutamanya pada setiap pagi. Yang kedua, kenali diri sendiri dan berikan ganjaran me time kepada diri. Luangkan masa kenali diri sendiri dengan kenali bentuk personaliti, kekuatan diri, perkara yang tidak disukai dan perkara yang paling disukai. Tujuan aktiviti adalah untuk menjadikan kita self-aware dan dapat mengenal pasti perkara apa yang membuatkan diri menjadi tertekan dan bagaimana kita mengatasi tekanan tersebut. Sebagai contoh, kita mendengar muzik. Yang ketiga adalah selalu bersenam. Jika dijadikan rutin dalam kehidupan sehari-hari membina ketahanan fizikal, ianya dapat menjadi penghadang untuk kita berhadapan dengan stres kerana mempunyai tubuh badan yang sihat. Ditambah pula dengan mengambil makanan yang sihat dan seimbang adalah sama penting kepada seseorang itu untuk menangani stres dengan baik dalam hidupnya. Kajian mendapati bahawa meditasi yang dilakukan secara harian dapat menstabilkan neutral pathway dalam otak manusia membuatkan seseorang dapat mengenangi stres dengan mudah. Antara teknik relaksasi yang patut dicuba adalah yoga dan tai chi. Teknik ini sememangnya meningkatkan pertukaran karbon dioksida dan oksigen dalam sel badan supaya badan kita dapat mengawal tekanan dengan baik. Selain itu, kita juga perlu mendapatkan tidur dan rehat yang cukup. Hal ini kerana badan sememangnya memerlukan masa untuk bertenang selepas berhadapan dengan keadaan yang tegang. Yang kelima adalah luangkan masa dengan mereka yang menggembirakan hari anda. Apabila kita berhadapan dengan tekanan atau stres, kita selalu menjauhkan diri daripada semua orang. Ini merupakan satu tabiat yang paling buruk. Sekiranya kita membiarkan tekanan atau stres memakan diri, ianya akan menjejaskan hidup kita secara fizikal, mental dan spiritual. Oleh itu, kelilingi diri dengan mereka yang membawa kegembiraan, semangat dan sokongan.